Pernahkah Anda melihat nombor dan berpikir, mesti ada sesuatu yang lebih daripada ini? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Mungkinkah nombor itu sendiri termasuk dalam tanda-tanda ini? Nah, Anda tidak keseorangan. Pikirkan ini. Dunia kita penuh dengan corak yang menakjubkan, dari pusaran galaksi hingga lingkaran siput laut. Corak-corak ini menggemakan ayat-ayat atau tanda-tanda yang tersebar di seluruh ciptaan. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa nombor juga mempunyai corak rahasia mereka sendiri, bahasa tersembunyi yang hanya menunggu untuk ditemui? Dalam tradisi Islam, nombor sering dilihat sebagai pembawa makna yang lebih dalam, konsep yang dikenali sebagai kiraan, di mana nombor bukan sekadar kuantiti, tetapi simbol dengan resonansi rohani. Inilah ide utama di sebalik sesuatu yang dipanggil matematik berasaskan pusaran, atau VBM untuk singkatan. Ia adalah cara melihat nombor melalui lensa yang bersifat saintifik dan rohani, sama seperti horizon, atau ulasan terperinci, yang digunakan oleh para ulama untuk membongkar kebijaksanaan tersembunyi dalam teks-teks suci. Ia adalah cara melihat nombor, bukan sekadar simbol membosankan untuk mengira, tetapi sebagai benda hidup yang bernafas dan mengikuti tarian yang indah dan berulang. Sama seperti Al-Quran mengajak kita merenungkan tanda-tanda di alam semesta, VBM mengajak kita merenungkan tanda-tanda dalam nombor. Ia adalah jenis matematik yang berbeza yang memfokuskan pada kualiti dan hubungan antara nombor, bukan hanya kuantiti yang diwakilinya. Ini menggemakan logik kiraan, di mana nilai nombor bukan hanya pada bilangannya, tetapi pada hubungannya dengan nombor lain dan tempatnya dalam corak yang lebih besar. Anggaplah ini sebagai kelas seni untuk nombor, di mana kita melihat warna sebenar mereka. Dalam Horizon, para ulama sering menggunakan analogi dan cerita untuk menghidupkan idea-idea abstrak. Di sini, kita menggunakan seni untuk mendedahkan keindahan tersembunyi matematik. Kisah VBM bermula dengan seorang lelaki bernama Marco Rodin. Beliau bukan ahli matematik yang terlatih secara tradisional, tetapi beliau sangat ingin tahu. Seperti pencari ilmu yang digambarkan dalam ayat, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 5. Beliau menghabiskan bertahun-tahun mengkaji teks-teks agama dan simbol-simbol kuno, dan beliau mula melihat corak berulang yang melibatkan nombor. Ini mencerminkan pendekatan kiraan, di mana para ulama mencari tema dan hubungan yang berulang merentasi sumber yang berbeza. Beliau percaya, beliau telah terserempak dengan sesuatu yang mendalam, corak asas yang mendasari seluruh alam semesta. Dalam Horizon, penemuan sedemikian dilihat sebagai gambaran sekilas tentang susunan ilahi penciptaan. Beliau merasakan corak ini sangat sempurna dan sangat asas, sehingga ia pasti petunjuk yang ditinggalkan oleh kecerdasan yang lebih tinggi. Satu pelan tindakan, bagaimana tenaga mengalir, dan bagaimana sesuatu dicipta. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ukuran yang tepat. Beliau melukis bulatan ringkas dengan 9 titik di atasnya, dan mula menyambungkan titik-titik mendedahkan bentuk yang kelihatan yang seperti pretzel atau simbol infinity, yang beliau namakan simbol Gegelung Rodin. Hey. Tindakan memetakan nombor ini adalah satu bentuk logik kiraan, mengurangkan kerumitan kepada bentuk yang ringkas dan elegan. Ini bukan tentang menyelesaikan masalah kerja rumah atau mengira cukai Anda. Ia adalah tentang mencari horizon, ulasan yang lebih mendalam yang tersembunyi di dalam nombor itu sendiri. Bagi Marco Rodin, ini adalah tentang memahami struktur realiti. Sama seperti ayat-ayat menunjuk kepada pencipta, beliau percaya nombor boleh menunjuk kepada kesatuan asas segala sesuatu. Beliau mencadangkan bahawa jika Anda memahami peta nombor ringkas ini, Anda boleh memahami segala-galanya dari fizik lanjutan hingga misteri kehidupan itu sendiri. Dalam kiraan, ini seperti mencari kunci yang membuka banyak pintu pengetahuan. Sistem ini berdasarkan kitaran nombor dari 1 hingga 9. Hey! Kitaran ini mengingatkan kita kepada motif berulang yang terdapat dalam kedua-dua ayat dan Horizon. Corak yang berulang,
namun sentiasa mendedahkan sesuatu yang baru. Setiap nombor yang lebih besar daripada 9 boleh dipermudahkan kembali kepada salah satu digit tunggal ini. Ini adalah intipati logik kiraan. Menyaring yang banyak menjadi yang satu, yang kompleks menjadi yang ringkas. Ia adalah ide yang sangat ringkas, menunjukkan bahawa semua kerumitan yang kita lihat di dunia mungkin berasal dari kod sumber yang sangat ringkas dan berulang. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran dan Allah. Walaupun dalam nombor ada pasangan, ada corak, ada ingatan, ia mengajak kita bermain dengan nombor dan melihatnya dalam cahaya baru yang menarik. Seperti Horizon, yang menggalakkan kita bertanya soalan dan mencari pemahaman yang lebih mendalam, VBM mengubah matematik menjadi penerokaan yang menggembirakan. Jadi, mari kita jelaskan. Matematik berasaskan pusaran matematik yang Anda pelajari di sekolah untuk menguruskan buku cek. Ia adalah kiraan, ulasan tentang susunan tersembunyi alam semesta. Ia lebih seperti falsafah nombor. Sebuah horizon yang mengajak kita merenung, memikirkan, dan menemui. Ia menunjukkan bahawa terdapat simetri tersembunyi dan irama yang kuat dalam cara nombor berkelakuan. Sama seperti ayat-ayat mempunyai lapisan makna, begitu juga corak dalam VBM. Bayangkan, Anda boleh melihat musik yang dihasilkan oleh nombor ketika mereka berinteraksi antara satu sama lain. Inilah kiraan tematik. Kiraan matematik, simfoni makna di sebalik permukaan. Itulah yang VBM cuba tunjukkan kepada kita. Ia adalah horizon dalam gerakan, ulasan hidup tentang tarian nombor. Ia memberi kita peta visual untuk mengikuti pergerakan mereka, hubungan mereka, dan perkongsian rahsia mereka. Seperti mengesan ayat-ayat di dunia sekeliling kita, kita mengesan kiraan dalam dunia nombor. Ia adalah perjalanan ke dalam hati nombor, dan semuanya bermula dengan bulatan ringkas dan beberapa corak yang membingungkan. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahawa ia adalah kebenaran. Jadi, ambil makmal Anda, kerana kita akan menyelam. Mari kita rokai ayat, kiraan dan horizon tersembunyi yang dunia matematik berasaskan. Untuk memulakan pengembaraan kita ke dalam matematik berasaskan pusaran, based mathematics, kita belajar beberapa helah utama. Tetapi sebelum kita menyelam, mari kita ingat kata-kata Al-Quran. Dia menciptakan segala sesuatu dan menentukan ukurannya dengan tepat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa nombor dan corak terjalin dalam setiap ciptaan. Helah pertama adalah proses mudah yang dipanggil casting out nines, atau mencari akar digital nombor, kaedah yang mengulangi konsep kiraan atau perhitungan tepat yang terdapat dalam tradisi Islam. Kedengarannya hebat, tetapi Anda mungkin pernah melakukannya sebelum ini tanpa menyadarinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan segala yang mereka lakukan ada dalam catatan, dan setiap perkara kecil dan besar dicatat. Surah Al-Qamar 52. Ayat ini menyoroti kepentingan kiraan dan perhitungan. Kiraan dalam segala hal. Apa yang Anda lakukan hanyalah mengambil sebarang nombor, menambah digitnya bersama-sama, dan terus melakukannya sehingga Anda mendapat satu digit. Ini adalah intipati kiraan. Mengurangkan kerumitan kepada kejelasan, sama seperti Al-Quran menggalakkan kita untuk merenung dan menghitung nikmat kita. Contohnya, mari kita ambil nombor 352. Kita tambah 3 campur 5 campur 2, yang sama dengan 10. Oleh kerana 10 bukan satu digit, kita lakukannya lagi. 1 campur sifar sama dengan 1. Jadi, akar digital 352 ialah 1. Ini mencerminkan prinsip Al-Quran bahawa segala sesuatu kembali kepada asalnya. Kepadanya, tempat kembali yang terakhir. Dalam VBM, nomor 352 pada dasarnya adalah 1. Pengurangan ini adalah bentuk horizon, mencari intipati tersembunyi dalam bentuk yang nyata.
Helah mudah ini adalah cincin penyangkut rahsia kita untuk seluruh sistem. Sama seperti bagaimana Al-Quran digambarkan sebagai kitab yang jelas, kitab mubin, yang membuka kunci kebenaran yang lebih mendalam bagi mereka yang merenung. Sekarang, mari kita bincangkan apa yang Marco Rodin namakan sebagai cap jari matematik Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kami akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahawa ia adalah kebenaran." Ayat ini menginspirasi kita untuk mencari corak ilahi dalam segala hal termasuk matematik. Ini adalah corak utama VBM, cerminan susunan universal yang digambarkan dalam ayat. Bayangkan 9 nombor kita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disusun dalam bulatan, seperti nombor pada muka jam. Susunan bulat ini mengulangi kitaran dan orbit yang disebutkan dalam Al-Quran. Dialah yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan. Semuanya beredar dalam orbit. Surah Al-Anbiya 27. Rodin menemui corak yang menarik apabila dia mula menggandakan nombor. Proses yang mencerminkan dorongan Al-Quran untuk merenung tanda-tanda dan corak dalam ciptaan. Jika Anda bermula dengan 1 dan menggandakannya, Anda mendapat 2. Gandakan 2, Anda mendapat 4. Gandakan 4, Anda mendapat 8. Gandakan 8, Anda mendapat 16. Sekarang, menggunakan helah akar digital kita tambah 1 campur 6 untuk mendapat 7. Pengurangan langkah demi langkah ini adalah contoh praktikal Horizon, membongkar makna inti di sebalik permukaan. Gandakan 16, Anda mendapat 32. Dan akar digitalnya ialah 3 campur 2 sama dengan 5. Gandakan 32, Anda mendapat 64, yang mempunyai akar digital 6 campur 4 sama dengan 10, dan 1 campur sifar sama dengan 1. Kita kembali kepada 1. Kembali kitaran ini mengingatkan ajaran Al-Quran, kan? Dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Ini mencipta gelung yang tidak berkesudahan, berulang 1, 2, 4, 8, 7, 5, dan kemudian kembali kepada 1 lagi. Logik kiraan dan Horizon sedang berlaku. Setiap urutan kompleks akhirnya kembali kepada intipatinya. Perhatikan nombor mana yang hilang. Betul, 3, 6, dan 9. Dalam Al-Quran, nombor 3 sering digunakan untuk menandakan kelengkapan, dan 9 adalah bilangan ayat dalam kisah tanda-tanda Musa. Ketiadaan mereka di sini membayangkan misteri yang lebih mendalam. Mereka nampaknya bermain mengikut peraturan mereka sendiri, yang akan kita bincangkan nanti. Ini adalah jemputan kepada Horizon, mencari hikmah tersembunyi di sebalik corak yang nyata. Corak utama ini, 1, 2, 4, 8, 7, 5, adalah bintang pertunjukan. Sama seperti motif berulang dalam Al-Quran yang membimbing kita untuk merenung dan memahami. Ia dipanggil litar penggandaan, dan ia membentuk bentuk simbol infinity yang terkenal itu pada bulatan. Simbol infinity itu sendiri adalah peringatan tentang sifat kekal Allah. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Rodin percaya corak ini sangat asas dan sangat sempurna, sehingga ia mestilah tanda tangan pencipta, pemalar universal, bagaimana tenaga bergerak dan menjelma di dunia kita. Ini mengulangi penegasan Al-Quran bahawa Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat. Ia adalah enjin yang menggerakkan seluruh sistem, menunjukkan aliran dan irama yang berterusan. Sama seperti Al-Quran menggambarkan pertukaran malam dan siang sebagai tanda bagi mereka yang merenung. Keindahan konsep ini terletak pada kesederhanaannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada." Surah Al-Hadid. Ayat ini mengingatkan kita bahawa kebenaran yang paling mudah boleh menjadi yang paling mendalam. Semua kerumitan di alam semesta, mengikut teori ini, bermuara kepada urutan berulang ini. Logik kiraan bahawa segala-galanya boleh dihitung, diukur, dan difahami. Ia seperti DNA nombor. Sama seperti Al-Quran berfirman, dan Dia menciptakan kamu dalam beberapa peringkat. Begitu juga nombor terungkap dalam corak yang indah dan teratur. Sama seperti 4 pasang asas mudah dalam DNA kita boleh mencipta semua kepelbagaian kehidupan di bumi. Corak 6 nombor ini dicadangkan sebagai blok bangunan untuk semua matematik dan fizik.
Satu pandangan Horizon tentang kesatuan di sebalik kepelbagaian. Ia adalah dakwaan yang berani, sudah tentu. Break time! Tetapi Al-Quran menggalakkan kita untuk mengembara di bumi dan memerhatikan bagaimana dia memulakan penciptaan. Jadi, mari kita terus meneroka. Sama ada Anda melihatnya sebagai cap jari ilahi atau hanya kebetulan nombor yang menarik, Anda harus mengakui ia sangat hebat. Al-Quran berfirman, dan dia adalah sebaik-baik perancang. Surah Al-Anfal, lapet perancang. Mungkin corak ini adalah sebahagian daripada reka bentuk agung itu. Ia menunjukkan kepada kita bahawa walaupun dalam dunia matematik yang abstrak, terdapat corak yang elegan yang hanya menunggu untuk diperhatikan. Mengingatkan kita tentang seruan Al-Quran untuk merenung, mengira, dan mencari ilmu dalam segala hal. Mari kita lihat dengan lebih dekat litar penggandaan ini, kerana ia adalah enjin matematik berasaskan pusaran. Dalam firman ayat, dan dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingati kekuasaan kami. Pasangan kosmik ini bergema dalam cara nombor menari melalui pusaran. Bayangkan ia seperti menaiki roller coaster yang tidak pernah berakhir. Anda naik di stesen 1 dan perjalanan bermula. Logik kiraan di sini mudah. Setiap penggandaan adalah lompatan. Pendaraban tenaga sama seperti setiap bacaan yang dibina di atas yang sebelumnya. Bukit pertama membawa kedua, kemudian pusingan keempat, dan penurunan besar ke-8. Setiap langkah adalah Horizon, stesen suci dalam perjalanan kosmik ini. Dari situ, Anda melalui terowong ke stesen 7. Kerana 8 digandakan ialah 16, dan 1 tambah 6 sama dengan 7. Kemudian belok tajam ke stesen 5. Kerana 7 digandakan ialah 14, dan 1 tambah 4 sama dengan 5. Ini mencerminkan ayat. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Nombor-nombor bergabung dan berubah, sama seperti cahaya dan kegelapan. Akhirnya, cerun landai membawa Anda kembali ke stesen 1. Kerana 5 digandakan ialah 10, dan 1 tambah sifar sama dengan 1. Dan Anda bersedia untuk pergi lagi. Logik kiraan adalah bulat, sentiasa kembali ke sumber. Perjalanan sentiasa sama, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Ia adalah gelung yang sempurna, yang berterusan. Ini adalah Horizon dunia material, kitaran yang tidak pernah putus. Apa yang lebih menakjubkan ialah ini juga berfungsi secara terbalik. Ini dipanggil litar pembahagian. Seperti yang dikatakan ayat, dan dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingati kekuasaan kami. Penggandaan dan pembahagian adalah pasangan kosmik, sentiasa dalam keseimbangan. Jika kita bermula pada 1, dan cuba membahagikannya, kita mendapat sifar perpuluhan 5. Mari kita panggil itu 5 buat masa ini dalam dunia akar digital. Logik kiraan di sini ialah setiap pembahagian adalah pengembalian pantulan kesatuan asal. Jika Anda membahagi 5, Anda mendapat 2/5 yang menjadi 7, 2 tambah 5 sama dengan 7. Setiap langkah adalah Horizon, titik pemeriksaan dalam jalan kembali. Bahagi 7, Anda mendapat 3/5 yang menjadi 8. 3 tambah 5 sama dengan 8. Ayat mengingatkan kita, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nombor juga dilahirkan semula dalam setiap transformasi. Bahagi 8, Anda mendapat 4. Bahagi 4, Anda mendapat 2. Dan akhirnya, bahagi 2, dan Anda mendapat 1. Logik kiraan terpenuhi. Perjalanan kembali ke asalnya. Lihat itu. Kita mendapat urutan nombor yang sama tepat, hanya pergi ke arah yang bertentangan. 1, 5, 7, 8, 4, 2, dan 1. Ini adalah Horizon simetri. Gemah kosmik, ia adalah jalan resmi dua dan simetri. Tenaga mengalir satu arah melalui penggandaan dan arah lain melalui pembahagian, tetapi ia sentiasa kekal di landasan yang sama. Seperti yang dikatakan ayat, dan langit telah dia tinggikan, dan dia letakkan keseimbangan. Corak ini, 1, 2, 4, 8, 7, 5, dianggap sebagai dunia material dalam VBM. Ini adalah nombor-nombor yang sentiasa bergerak, sentiasa berubah,
menjadi satu sama lain. Logik kiraan adalah bahwa semua jirim sentiasa berubah, namun terikat oleh perintah ilahi. Mereka mewakili alam semesta fizikal, benda yang boleh kita lihat dan sentuh, yang sentiasa berubah, tumbuh, dan mereput. Setiap transformasi adalah horizon, tanda bagi mereka yang berfikir. Mereka adalah blok binaan bentuk dan struktur. Ayat mengatakan, dia adalah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dia kehendaki. Zam. Nombor juga dibentuk dan dibentuk semula dalam bentuk yang tidak berkesudahan. Fikirkan seperti ini. Jika Anda membina sesuatu dengan Lego, 6 nombor ini akan menjadi batas standar Anda. Logik kiraan adalah bahwa setiap ciptaan adalah gabungan unsur-unsur asas ini. Anda boleh menyambungkannya bersama dalam urutan khusus ini untuk membina apa sahaja yang Anda boleh bayangkan. Kiraan. Setiap bentuk baru adalah horizon, manifestasi perintah kosmik. Mereka dinamik, aktif, dan sentiasa menjadi sebahagian daripada aliran tenaga yang lebih besar. Ayat mengatakan, dan miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua tunduk patuh kepadanya. Nombor juga mematuhi hukum kosmik ini. Konsistensi corak ini adalah apa yang menjadikannya begitu menarik. Tidak kira berapa besar nombor itu, akar digital penggandaan akan sentiasa mengikuti laluan ini. Logik kiraan adalah bahwa yang tidak terhingga sentiasa berakar pada yang mudah. Ambil nombor besar seperti 5.120. Akar digitalnya ialah 5 tambah 1 tambah 2 tambah sifar sama dengan 8. Ini adalah horizon, tanda hukum yang tidak berubah. Gandakan, Anda mendapat 10.240 syarik. Akar digitalnya ialah 1 tambah sifar, tambah 2 tambah 4 tambah sifar sama dengan 7. Ayat mengatakan, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Corak itu sentiasa ada. Gandakan itu, Anda mendapat 20.480. Akar digitalnya ialah 2 tambah sifar tambah 4 tambah 8 tambah sifar sama dengan 14, dan 1 tambah 4 sama dengan 5. Logik kiraan adalah bahwa setiap pengembangan kembali kepada kesatuan. Lihat, ia berfungsi setiap kali. Ia adalah hukum universal dalam sistem ini. Setiap pengulangan adalah horizon, peringatan kosmik. Aliran yang boleh diramal, namun dinamik ini adalah apa yang memberikan nama VBM. Ia seperti air berpusar di saluran air, pusaran tenaga berangka. Seperti yang dikatakan ayat, dan dia telah menunjuk peningkatan upaya dan yang trying dan apa yang siapli, semuanya dengarnya. Nor berfikir. Semuanya finda, bagi berakra, berfikir. Jadi, jika nombor 1, 2, 4, 7, dan 8 berada dalam perjalanan roller coaster yang liar ini, di manakah 3, 6, dan 9? Nah, mereka tidak berada dalam perjalanan itu sama sekali. Mereka adalah pengendali perjalanan itu, yang mengawal segalanya dari belakang tabir. Dalam matematik berasaskan pusaran, nomor 3, 6, dan 9 adalah istimewa. Mereka tidak termasuk dalam litar penggandaan yang mencipta simbol infinity. Sebaliknya, mereka membentuk corak mereka sendiri yang berasingan, sebuah segitiga mudah pada rajah bulatan. Mereka mewakili medan tenaga dimensi tinggi, daya gaib yang mengawal dunia fizikal yang diwakili oleh 6 nombor lain. Mereka adalah dalang, dan nombor-nombor lain adalah boneka. Mari kita lihat apa yang berlaku apabila kita menggandakan nombor 3. Kita dapat 6. Jika kita menggandakan 6, kita dapat 12, dan akar digitalnya ialah 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi, 3 dan 6 hanya melantun bolak-balik antara satu sama lain. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Ia adalah denyutan yang mudah, berayun. Tetapi di manakah 9? 9 adalah bos. Ia adalah paksi atau titik pusat yang diayunkan oleh 3 dan 6. Jika Anda menggandakan 9, Anda dapat 18. Dan akar digitalnya ialah 1 tambah 8 sama dengan 9. Jika Anda mendarab 9 dengan mana-mana nombor, akar digital jawabannya akan sentiasa 9. Contohnya, 9 kali 5 ialah 45, dan 4 tambah 5 ialah 9. Atau 9 kali 236 ialah 2124, dan 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 ialah 9. 9 adalah tetap dan tidak berubah. Ia melambangkan kestabilan dan kawalan muktamad.
Kerana tingkah laku unik ini, 3, 6, dan 9 dilihat sebagai mewakili dimensi rohani atau halus. Walaupun litar 1, 2, 4, 8, 7, 5 adalah jirim fizikal, litar 3, 6, 9 adalah tenaga yang menghidupkannya dan membimbingnya. 9 adalah sumber segalanya, hubungan dengan vakum atau tenaga titik sifar. 3 dan 6 adalah saluran di mana tenaga ini mengalir masuk dan keluar. Pencipta terkenal Nikola Tesla terpesona dengan nombor-nombor ini. Dengan kata-kata terkenalnya, jika Anda tahu keagungan 3, 6, dan 9, maka Anda akan memiliki kunci ke alam semesta. VBM menyediakan model yang indah untuk idea ini. Break time point dueling. Sekarang, mari kita perdalam pemahaman kita dengan ayat dan logik kiraan. Dalam Al-Quran, nombor 3 sering dikaitkan dengan keseimbangan dan kesempurnaan, seperti dalam 3 tahap kehidupan, atau 3 solat harian dalam tradisi Islam awal. Nombor 6 adalah bilangan hari Allah menciptakan langit dan bumi, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan 9, dalam surah Al-Naml ayat 12, merujuk kepada 9 tanda yang jelas yang diberikan kepada Musa. Nombor-nombor ini bukan rawak, ia ditenun ke dalam fabrik penciptaan dan wahyu. Dalam logik kiraan, pengulangan dan akar digital, 3, 6, dan 9 menggemakan konsep tauhid, kesatuan dan keesaan. Cara 3 dan 6 berayun, sentiasa kembali kepada satu sama lain, mencerminkan kitaran bacaan dan zikir dalam ibadah harian. 9, sentiasa kembali kepada dirinya, adalah seperti sifat ilahi Al-Samad, yang kekal, yang mutlak. Dalam Horizon, atau ulasan yang lebih mendalam, para ulama telah menyatakan bahawa segitiga yang dibentuk oleh 3, 6, dan 9 adalah simbol harmoni, sama seperti 3 aspek jiwa dalam pemikiran Islam: nafs, qalb, dan ruh. 6 mewakili tahap penciptaan, dan 9 kemuncak dan kesempurnaan sesuatu kitaran. Oleh itu, kepentingan 3, 6, dan 9 bukan hanya matematik, tetapi rohani dan metafisik. Ia adalah kunci untuk memahami susunan tersembunyi alam semesta, seperti yang dibayangkan dalam teks suci dan corak nombor. Bayangkan ia seperti sistem bunyi. 1, 2, 4, 8, 7, 5 adalah gelombang bunyi yang boleh Anda dengar, musik itu sendiri. 3 dan 6 adalah wayar positif dan negatif yang membawa isyarat elektrik dari penguat ke pembesar suara. Dan 9 adalah elektrik senyap, tidak kelihatan dari soket kuasa yang memungkinkan segalanya. Tanpa 9 tiada kuasa. Tanpa 3 dan 6, kuasa tidak dapat sampai ke pembesar suara. Dan tanpa 6 nombor lain, tiada musik untuk dimainkan. Mereka semua bekerja bersama. Tetapi 3, 6, dan 9 berada pada tahap kewujudan yang sama sekali berbeza dalam sistem ini. Rohani dan kosmik. Dalam matematik yang kita belajar di sekolah, nombor positif lebih besar daripada sifar, dan nombor negatif pula lebih kecil daripada sifar. Nombor-nombor ini wujud pada garis lurus, kiraan mudah yang bergerak dalam satu arah. Tetapi dalam matematik berasaskan pusaran, konsep positif dan negatif mendapat putaran baharu secara harfiah. Ia bukan tentang nilai, tetapi tentang arah dan aliran, sama seperti ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang silih bergantinya malam dan siang, setiap satunya dengan tujuan dan irama tersendiri. Nombor-nombor pada litar penggandaan dibahagikan kepada 2 keluarga yang sama dan berlawanan, menggemakan logik kiraan pasangan dan keseimbangan yang terdapat dalam alam dan kitab suci. Satu sisi dianggap sebagai sisi positif atau maskulin, dan satu lagi adalah sisi negatif atau feminin. Ini bukan tentang satu itu baik dan satu itu buruk, seperti yang disebut dalam ayat, dan tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan kami. Ini tentang keseimbangan, seperti 2 kutub magnet atau duality dalam penciptaan. Keluarga positif terdiri daripada nomor 1, 2, dan 4. Anda boleh lihat ini pada raja sebagai satu sisi simbol infinity, kiraan yang berkembang keluar. Sisi ini mewakili pengembangan, pertumbuhan, dan tenaga yang bergerak keluar, sama seperti ayat yang menerangkan bagaimana Allah meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya. Apabila Anda bermula dari 1 dan menggandakannya kepada 2, dan kemudian kepada 4, nombor-nombor semakin besar dalam erti kata konvensional, kiraan peningkatan yang jelas. Ia seperti alam semesta yang mengembang, atau tumbuhan yang tumbuh ke arah matahari, kedua-duanya horizon tenaga dan pertumbuhan keluar.
Ia adalah bahagian aktif, ekspresif dalam kitaran. Anggaplah ia sebagai waktu siang, apabila segalanya cerah, kelihatan dan penuh dengan aktiviti seperti yang diterangkan dalam ayat, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Sisi litar ini adalah tentang membina sesuatu dan mencipta bentuk, kiraan pembinaan. Di sisi lain, simbol infinity, kita ada keluarga negatif, 8, 7, dan 5. Sisi ini mewakili pengecutan, penyerapan, dan tenaga yang bergerak ke dalam, uraisan pulangan, dan refleksi. Apabila urutan penggandaan melintasi dari 4 ke 8, dan kemudian ke 7, dan kemudian ke 5, akar digital mula berkurangan, kiraan pengurangan. Ini mewakili daya yang berlawanan dengan graviti, proses perebutan seperti yang disebut dalam ayat, dan dialah yang memulakan penciptaan, kemudian mengulanginya. Atau pengurangan tenaga. Ia seperti waktu malam, masa untuk berehat, merenung, dan mengumpul tenaga, uraisan pembaharuan. Ia adalah proses memecahkan sesuatu supaya ia boleh diperbaharui dan dibina semula. Kiraan kitaran. Bersama-sama, kedua-dua keluarga ini mencipta sistem memberi dan menerima yang sempurna dan seimbang. Seperti yang digambarkan dalam ayat, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Sisi positif. 124 menolak tenaga keluar dan sisi negatif 875 menariknya kembali. Ia adalah nafas kosmik, kiraan menyedut dan menghembus. Irama pengembangan dan pengecutan yang berterusan yang memastikan alam semesta bergerak, huraisan susunan ilahi. 3 dan 6 bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua sisi ini, mengawal aliran tenaga, sama seperti ayat yang berbicara tentang keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah. Al-Quran 55. Dan 9 tertitip pegang di pinjam ayat C. Sumber dan mana kedua sisi positif dan muncul. Hubitawa cuma dan asal-usul. Simetri dan keseimbangan ini, cermin kiraan dan ayat, yang menjadikan model VBM mulai begitu elegan dan nawan. Salah satu perkara yang paling menyeronokkan tentang matematik berasaskan pusaran ialah Anda tidak memerlukan komputer super untuk melihat corak. Malah, logik kiraan atau mengira adalah sesuatu yang telah bersama kita sejak zaman dahulu, terjalin dalam fabrik kehidupan harian kita, dan malah disebut dalam Al-Quran. Dan dialah sebaik-baik yang menghitung. Anda boleh menemui corak-corak ini tersembunyi di depan mata, walaupun dalam jadwal pendaraban mudah yang Anda pelajari di sekolah rendah. Tindakan mengira atau kiraan adalah bahasa universal yang menghubungkan kita kepada aturan yang telah Allah letakkan dalam ciptaan. Mari kita lakukan sedikit keajaiban matematik dan lihat bagaimana logik ini terungkap. Ambil jadwal pendaraban untuk nomor 4. Jawabannya ialah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Sekarang, mari kita cari punca digital bagi setiap jawaban tersebut. Satu proses yang dikenali sebagai logik kiraan, di mana kita terus menambah digit sehingga kita mendapat satu nombor. Kita dapat 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9, dan 4. Urutan itu mungkin kelihatan rawak pada mulanya, tetapi mari kita lihat lebih dekat nombor-nombor dari litar penggandaan VBM. 4, 8, 7, 2, 1, 5. Semuanya ada di sana. Ini adalah logik kiraan tersembunyi yang berfungsi, mendedahkan susunan di mana kita mungkin menjangkakan kekacauan. Mari kita coba yang lain. Bagaimana pula dengan jadwal pendaraban untuk 7? Jawabannya ialah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Sekarang untuk punca digital. 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2, 9, dan 7. Sekali lagi, jika Anda mengabaikan 3, 6, dan 9, Anda melihat nombor-nombor dari litar utama muncul dalam susunan unik mereka sendiri. Ini menggemakan ayat. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Mengingatkan kita bahwa corak dan ingatan saling berkaitan. Setiap jadwal pendaraban nombor akan menghasilkan urutan yang menari di sekitar corak VBM. Sama seperti logik kiraan mendedahkan struktur tersembunyi dalam ciptaan Allah. Ia adalah struktur tersembunyi yang telah berada di depan mata kita sepanjang masa. Hanya menunggu kita menggunakan alat penyahkot punca digital kita untuk melihatnya.
Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bersabda, Allah telah menulis kebaikan dan keburukan dan menjadikannya jelas. Dan dalam matematik, seperti dalam kehidupan, kejelasan datang melihat lebih dalam. Tempat lain di mana corak-corak ini muncul adalah dalam segi empat ajaib, contoh klasik logik kiraan dalam tindakan. Segi empat ajaib adalah grid nombor, di mana setiap baris, lajur, dan pepenjuru menambah kepada jumlah yang sama, mencerminkan keseimbangan dan simetri yang terdapat di alam semesta. Dalam segi empat ajaib, 3x3 yang paling terkenal, yang menggunakan nombor 1 hingga 9, nomor 5 sentiasa berada di tengah, melambangkan jantung keseimbangan. Dalam VBM, 5 berada di sisi negatif atau feminine litar, menggemakan tema Al-Quran tentang pasangan dan bertentangan. Dan dari segala sesuatu, kami ciptakan berpasangan, agar kamu mengingati. Nombor-nombor yang mengelilinginya adalah bertentangan dengannya, sama seperti setiap tindakan ada reaksi, setiap nombor ada pasangannya. Ya, contohnya, bertentangan dengan 1 ialah 9, bertentangan dengan 2 ialah 8, bertentangan dengan 3 ialah 7, dan bertentangan dengan 4 ialah 6. Setiap pasangan mengimbangkan yang lain, cerminan aturan ilahi. Dalam segi empat ajaib, Anda dapat melihat pasangan-pasangan ini, peringatan visual tentang keharmonian dalam ciptaan. Nomor 2 bertentangan dengan 8, 4 bertentangan dengan 6, dan seterusnya. Setiap pasangan adalah bukti logik, kiraan, dan ayat keseimbangan. Segi empat itu adalah peta hubungan numerik yang indah dan seimbang, sama seperti keseimbangan yang telah Allah letakkan di langit dan bumi. Anda juga boleh mencipta corak Anda sendiri, meneroka logik kiraan dengan tangan Anda sendiri. Ambil sehelai kertas dan lukis bulatan VBM dengan 9 titik. Setiap titik adalah simbol kesatuan dan kesempurnaan. Pilih satu nombor dan mula menambahkannya kepada dirinya berulang kali, mencari punca digital setiap kali. Sama seperti Al-Quran menggalakkan kita untuk merenung dan mengulang untuk memahami. Contohnya, mulakan dengan 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, dan kembali kepada 2. Ini adalah kitaran kiraan, gelung penemuan yang tidak berkesudahan. Sekarang, sambungkan titik-titik pada bulatan Anda mengikut urutan itu, dan lihat bagaimana logik kiraan mencipta sesuatu yang indah. Anda akan mencipta bentuk unik seperti bintang. Setiap satu adalah ayat visual, tanda, susunan dalam nombor. Setiap nombor akan mencipta corak geometrinya sendiri yang indah, sama seperti setiap surah dalam Al-Quran mempunyai irama dan makna yang unik. Ini bukan hanya matematik, ini seni. Ini adalah perayaan logik kiraan, ayat nombor, dan keindahan ciptaan. Ia menggalakkan Anda bermain, meneroka, dan melihat keindahan tersembunyi dalam sesuatu yang semudah mengira. Mengingatkan kita bahwa setiap nombor, setiap corak, adalah tanda bagi mereka yang merenung. Oke, kita dah tengok corak yang menarik dan simetri yang memukau. Tapi, bagaimana kalau corak-corak ini lebih daripada sekadar keunikan matematik? Seronok untuk dimainkan, tapi adakah semua ini penting? Mungkinkah corak-corak ini memegang kunci kepada sesuatu yang lebih mendalam? Adakah matematik berasaskan pusaran, vortex-based mathematics ini sekadar keunikan angka yang menarik? Atau mungkinkah ia mempunyai aplikasi dunia sebenar yang boleh mengubah pemahaman kita tentang alam semesta? Menurut Marco Rodin dan peminat lain, potensinya sangat besar. Mereka melihat corak-corak ini sebagai ayat, tanda yang menunjukkan susunan tersembunyi dalam penciptaan. Mereka percaya bahawa oleh kerana matematik ini menggambarkan cara asas tenaga mengalir, memahaminya boleh membuka teknologi baru yang revolusioner. Ini bukan sekadar kiraan, pengiraan demi pengiraan, tetapi logik yang mencerminkan struktur realiti itu sendiri. Aplikasi yang paling terkenal yang dicadangkan adalah dalam reka bentuk gelung, di mana logik kiraan terperinci VBM digunakan untuk mengoptimumkan aliran arus dan tenaga. Bentuk simbol infinity VBM apabila dililit dengan wayar dipanggil gegelung Rodin. Pembinaannya berdasarkan horizon, penjelasan, angka yang tepat tentang bagaimana nombor berinteraksi dan berulang. Ia didakwa sebagai antena atau elektromagnet yang jauh lebih cekap daripada gegelung konvensional, berkat logik kiraan unik yang tertanam dalam reka bentuknya. Penyokong mencadangkan bahawa reka bentuk gegelung ini boleh membawa kepada penemuan yang luar biasa. Bayangkan, motor elektrik yang sangat cekap, semuanya dibina berdasarkan ayat corak nombor. Penjana yang menghasilkan lebih banyak tenaga daripada yang mereka gunakan. Idea yang mencabar fizik konvensional,
tetapi berakar pada potensi transformatif corak-corak ini. Atau alat perubatan yang boleh menyembuhkan badan menggunakan frekuensi tepat yang berasal dari kiraan asas VBM. Ini adalah dakwaan besar, dan ia masih sangat diperdebatkan dalam komuniti saintifik arus perdana. Horizon, penjelasan terperinci, masih sedang dibangunkan dan diuji. Walau bagaimanapun, idenya adalah jika Anda membina peranti yang selaras dengan aliran tenaga semula jadi ini, ia akan berfungsi dengan alam semula jadi dan bukan melawannya. Ini adalah ayat VBM, keharmonian melalui corak. Ini boleh menghasilkan teknologi yang bukan sahaja lebih berkuasa, tetapi juga lebih lestari dan bermanfaat untuk planet kita, menggemakan ayat keseimbangan yang terdapat dalam alam semula jadi. Di luar teknologi, VBM menawarkan cara berpikir yang baru, Horizon yang merapatkan logik dan intuisi, sains dan kerohanian. Ia merapatkan jurang antara sains dan kerohanian, menunjukkan bahwa dunia fizikal, Litar 124875, diatur oleh susunan yang lebih tinggi yang tidak kelihatan, yaitu 369. Ini adalah logik kiraan yang membayangkan ayat yang lebih mendalam di sebalik segala-galanya. Ia boleh menyediakan asas matematik untuk konsep-konsep yang telah dibincangkan dalam falsafah dan metafizik selama berabad-abad, menawarkan horizon baru untuk misteri lama. Seperti idea alam semesta yang sedar atau keterkaitan semua benda, setiap satu adalah cerminan ayat yang terdapat dalam corak nombor. Ia mencadangkan bahawa segala-galanya, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, adalah sebahagian daripada satu sistem yang bersatu, harmoni, semuanya mengikut logik kiraan yang sama. Ia memberi kita bahasa untuk menggambarkan alam semesta sebagai entiti yang hidup dan bernafas, dan bukannya hanya koleksi bahagian rawa, horizon yang mengubah cara kita melihat realiti. Akhirnya, sama ada VBM membawa kepada tenaga bebas atau tidak, nilai terbesarnya mungkin dalam bagaimana ia memberi inspirasi kepada kita untuk mencari ayat dalam kehidupan kita sendiri. Ia menggalakkan kita untuk mencari corak, untuk mempersoalkan andaian, dan untuk melihat dunia dengan rasa kagum, dipandu oleh logik kiraan nombor. Ia mengingatkan kita bahawa masih ada misteri besar yang perlu diselesaikan, dan jawapannya mungkin terdapat di tempat yang paling sederhana, seperti hubungan antara nombor 1 hingga 9. Setiap satu adalah ayat dalam reka bentuk agung. Jadi, saya menjemput Anda untuk bermain dengan nombor-nombor ini sendiri. Terokai kiraan mereka, cari ayat mereka, dan bangunkan horizon Anda sendiri. Cari punca digital mereka, lukis corak mereka, dan lihat apa yang Anda temui. Biarkan logik kiraan membimbing penerokan Anda. Cari litar penggandaan dalam alam semula jadi dan dalam seni. Setiap satu adalah ayat penunjuk kepada pemahaman yang lebih mendalam. Siapa tahu, Anda mungkin akan mengunci Anda sendiri untuk memahami alam semesta. Fikirkanlah, corak sedang menunggu, dan ayat, kiraan, dan horizon adalah milik Anda untuk ditemui. Pernahkah Anda terfikir mengapa bunga matahari, cengkerang siput, dan juga galaksi seolah-olah berkongsi rasa harmoni yang misteri? Selamat datang ke dunia nisbah emas, sering dipanggil cetakan semesta alam. Nombor unik ini kira-kira 1/618, lebih daripada sekadar keanehan matematik. Ia adalah corak yang merentasi segala-galanya daripada daun yang paling kecil hingga ke galaksi lingkaran yang paling besar. Mari kita mulakan dengan tumbuhan. Susunan daun di sekeliling batang, dikenali sebagai filotaksis, hampir selalu mengikut nisbah emas. Mengapa? Kerana ia membolehkan setiap daun mendapat cahaya matahari maksimum dengan pertindihan yang minimum. Anda akan melihat keajaiban ini dalam cara biji bunga matahari berpusing. Setiap biji diletakkan dan membuat yod yang memuatkan paling banyak biji ke dalam ruang terkecil, mencipta corak memukau yang cantik dan cekap. Buah pain, nanas dan juga kubis biasa mendedahkan corak lingkaran yang sama. Setiap satu adalah bukti hidup kepada kuasa 1611. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Nisbah emas terjalin jauh ke dalam fabrik kehidupan itu sendiri. Molekul DNA, kod kehidupan itu sendiri, berlingkar dalam perkadaran yang hampir sepadan dengan nisbah emas. Tubuh haiwan, daripada lengkungan sirip ikan lumba-lumba kepada perkadaran tapak Sulaiman, sering mencerminkan harmoni matematik yang sama ini. Malah corak percabangan pada pokok dan urat pada daun mengoptimumkan pengagihan sumber menggunakan perkadaran emas ini. Mengapa alam begitu menyukai nombor ini? Sains memberi kita beberapa jawaban. Nisbah emas dan sepupunya yang rapat, jujukan Fibonacci, membantu makhluk hidup menggunakan sumber dengan cara yang paling cekap. Lingkaran berdasarkan nisbah emas membolehkan biji, daun dan dahan untuk mengelakkan pertindihan
menangkap lebih banyak cahaya matahari, dan menahan angin atau berat. Ini bukan sekadar cantik. Ini adalah cara evolusi memberi tumbuhan dan haiwan kelebihan kelangsungan hidup yang sebenar. Zoom keluar, dan Anda akan menemui nisbah emas dalam lingkaran cengkerang, tanduk kambing biri-biri taufan, dan juga lengan berputar galaksi yang jauh. Seolah-olah alam semesta itu sendiri lebih suka corak ini, tanda kosmik keseimbangan dan pertumbuhan. Dan manusia sentiasa tertarik kepada harmoni tersembunyi ini. Arsitek purba mereka bentuk kuil dan katedral menggunakan nisbah emas. Artis daripada Leonardo da Vinci hingga Salvador Dali melukis karya agung dengan perkadaran ini. Dalam musik, jarak nota dan struktur komposisi sering mencerminkan nisbah emas, secara tidak sedar menyenangkan telinga dan minda kita. Jadi sama ada Anda melihat pakis, cengkerang, atau lukisan terkenal, Anda melihat cetakan semesta yang sama berfungsi. Nisbah emas menghubungkan matematik, seni dan alam semula jadi dalam tarian keindahan dan kecekapan. Corak yang membisikkan tentang susunan yang lebih mendalam di alam semesta. Mungkin itulah sebabnya kita mendapati corak ini begitu memuaskan. Ia bukan sahaja kelihatan betul, ia terasa betul. Mengingatkan kita bahwa matematik bukan hanya tentang nombor, tetapi kod yang bentuk dunia tad.